Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali nama saya Muhammad Amir Zaki bin Zulkifli. Nama metrik 054869 daripada kos ijazah sarjana muda Usuluddin. Jadi insya-Allah saya akan bertanya sikit tentang kertas kerja panjang iaitu pada subjek kajian ilmu tarikat ini. Jadi murabbi ataupun pensyarah ustaz yang mengajar subjek ini adalah Ustaz Muhammad Syaiful Bahari bin Abdullah. Yang pertama sekali kita pergi kepada tarikat-tarikat lah. Ini tarikat-tarikat yang ada dalam Islam ni. Mana tarikat-tarikat yang muktabar. Yang diiktibarkan oleh ulama. Yang ni yang muktabar. Dan ada lagi tarikat-tarikat yang telah dicampur adukkan menyebabkan tarikat tu melanggar syariat. Jadi tarikat ni banyak. Kalau yang masyhur di kalangan ulama Nusantara kita adalah tarikat-tarikat Syatariyah. Banyak lagi lah. Tarikat Naqsyabandiyah. Dan ada ulama-ulama dekat Nusantara kita ni yang amal tarikat-tarikat ni. Jadi sebagian ulama kata bahawa tarikat ni perlu untuk dalam menuju dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan guru ataupun masyayikh yang mursyid. Maknanya tarikat-tarikat ni tak boleh reka sendiri. Maknanya perlu daripada bimbingan guru lah. Maknanya kalau di Syria katanya Babadin Pondok Menanti di Kedah, dia kata kalau di Syria mana-mana yang nak ambil tarikat ni dia ada cop dia. Maknanya tuk guru akan menilai ataupun kawal bimbingan pada murid-murid ataupun mana-mana orang awam yang nak kepada tarikat ni. Maknanya perlu mengaji banyak dah. Tak boleh nak reka-reka. Jadi oleh sebab itu tarikat-tarikat ada dalam Islam ini hakikatnya akan memandu seorang hamba itu mengikut jalur ulama-ulama yang lebih makrifat artinya kepada Allah. Katanya Imam Bahauddin pelopor pada tarikat Naqsyabandi, dia kata kena gabung semua, syariat, hakikat, makrifat dan tarikat. Tak boleh pisah. Maknanya syariat itu digambarkan sebuah kapal dan hakikat itu digambarkan lautan dan tarikat itu adalah menyelam dan makrifat itu adalah mutiara yang ada di bawah. Maknanya tarikat-tarikat ini adalah jalan ulama untuk mendekatkan diri pada Allah melalui zikir-zikir. Zikir-zikir yang ditibakan oleh syarak lah, yang dibolehkan. Maknanya tak ada salah pun ilmu tarikat ni. Jadi sedikit kajian lah yang saya buat di kampung saya ni, di Kelantan, Tanah Merah ni. Tak ada lagi yang buat amal ada tarikat lah, tak ada lagi. Jadi saya mendapatkan seorang imam lah, imam yang mengajar di masjid-masjid dekat ni, yang mengajar tasawuf, ya Afadhi Ustaz Armi. Tanya dia tentang tarikat-tarikat dia. Jadi saya telah mendapatkan Ustaz Armi lah, Afadhi Ustaz Armi bin Johari. Dia adalah seorang guru lah dan mengaji di pondok dan mengajar bidang tasawuf lah di masjid-masjid di kawasan sini. Jadi antara soalan yang saya tanya adalah, adakah Ustaz mendapat ijazah daripada mana-mana guru atau syekh? Jadi jawapan dia kata dia tak mengamalkan tarikat. Jadi di kampung saya ni tak ada tarikat. Tapi guru-gurunya sendiri dia kata ramai yang mengamalkan tarikat. Antaranya tarikat Syatariyah lah. Maknanya dia kata ilmu tasawuf dan tarikat itu berkait. Maknanya dan perlu bimbingan. Kita orang awam sekadar perlu wajib mengaji fardu ain untuk bersihkan hati-hati kita, buang sifat-sifat mazmumah dan tajalli ataupun takhalli semualah. Takhalli, tajalli, tahalli itu semua untuk sucikan hati kita, elakkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat kotor pada hati. Begitulah kata doktor bagi hati kita ialah Imam Al-Ghazali dak. Kalau kita tengok kitab dia Ihya Ulumuddin tu, dicerita juga oleh Ustaz Fadil Ustaz Amin ni. Dicerita bagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin tu banyak diceritakan tentang perihal hati. Maknanya hati ni benda yang sangat sensitif. Saya kata daging, bagaimana kata Nabi, kalau molek dia, moleklah belaka. Jadi gitulah. Jadi walaupun di Ustaz Armin sendiri dia tak bertarikat. Jadi dia kata ingat izin Allah lah dia akan bertarikat mengikut jalur, dikatalah. Dan dikata dia akan mengikut tarikat Syatariyah bagaimana guru-gurunya, tapi belum sempat lagi lah. Dan dia pun masih muda dan masih mengaji dan mengajar. Jadi antaranya dikongsi juga antara yang
famous ataupun yang dikenali lah ulama Nusantara kita adalah Syekh Wang Ismail Fatani ya, yang dia pengarang kitab masyhur lah Baqarah Amani. Kita duk ngaji di pondok-pondok tu, kitab Baqarah tu kitab hebat lah. Dia pun salah seorang pengamal tarekat Syatariah. Dan tak silap ana lah dikata Babardin, Babardin Ustaz Ridauddin Pondok Menanti. Dia pernah kata kelebihan tarekat Syatariah ni, saya mengikut pengajian dia lah di kitab Baqarah ni, dia selitkan sikit dengan bab tarekat ni. Dia kata kelebihan tarekat Syatariah ni adalah dia boleh qada. Dia boleh qada waktu lain. Kalau tarekat-tarekat lain tak buat berdosa. Tapi tarekat Syatariah ni dia boleh qada. Boleh qada, dia buat masa lain lah. Kalau tak datang masa ni, tak datang masa ni, dia boleh qada. Bagi yang tu. Tu ialah. Dan banyak lagi tarekat Syatariah ni mengamalkan zikir-zikir. Banyaklah zikir isbat, zikir nafi isbat, zikir ismuzat dan banyak lagi lah. Tu kena mengaji lah. Ada lagi Syekh Ahmad Fatani yang mengamalkan tarekat Syatariah ini. Yang juga karangan dia penulisan yang besar lah. Karangan Jawi dia lah kitab Faridatul Faraid. Kitab akidah budak-budak duk ngaji. Dia juga adalah ada anak murid dia lah Tok Kenali di Kelantan. Tu juga anak murid dia. Jadi soalan yang kedua saya tanyalah, apa mana Ustaz tentang kepentingan ilmu tasawuf dan tarekat ini? Maknanya keseluruhannya Ustaz Armin ni dia kata perlu kepada tasawuf dan perlu juga kepada tarekat. Setengah-setengah orang ilmuwan lah ni dia kata tak perlu kepada tarekat ini sesat tu dak dengar lah. Bagi dia menasihatilah, dia nasihat kita anak-anak muda ni perlu lebih mengajilah, lebih kenal dak. Manusia ni bila kenal baru dia tahu. Dia tak kenal itulah dia lawannya. Tak. Jadi lihat pada reaksi dia kata pentinglah tak bagaimana kita ngaji untuk sucikan hati, tak untuk pengambilan tarekat-tarekat ni pun tak ada salah. Dia kata ada setengah, ada juga di kampung-kampung ni yang melarang. Nak kata dia Wahabi pun boleh, tapi ada juga ikrah, maknanya tarekat ni tak boleh amal, tak boleh berdosa, macam-macam lah syirik, kafir, na'udzubillah lah. Tu geng-geng dia tu na'udzubillah, kita harap jauh lah daripada fahaman-fahaman kerah ekstrim, fahaman salaf ya Wahabiyah ni tak. Ada yang kata mutasawuf ni kotor lah apa semua tu. Ustaz Armin sendiri berpandangan dia kata tak payah dengar. Kita mengaji ikut yang fardu ain, insya-Allah Allah bantu lain-lain. Kemahkan fardu ain. Jadi dia pun nasihatlah kata untuk kita ni yang kurang-kurang, dia kata mengajilah dak yang fardu ain asas dulu. Ialah untuk mengaji contohnya kitab Penawar Bagi Hati, ini asas fardu ain dak. Kitab Syekh Abdul Qadir, kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Khalimbani. Dak kalau tengok dalam tu banyaklah. Dak dicita-citakan perihal hati, bagaimana apa hak-hak bagi hati, banyaklah kalau kita mengaji. Lagi kitab Hikam karangan Syekh Ibn Athaillah. Banyaklah kalam-kalam mutiara dak daripada dihimpun oleh Syekh Ibn Atha ni. Kalau boleh kali dengarlah Prof Dr. Abdul Manan biasa dia mengajar kitab ni di Masjid Iniza tu sendiri. Ada masa kita boleh dengar. Baik, soalan yang ketiga adalah apakah yang terkandung dalam ajaran-ajaran tarekat ini? Dan maknanya dalam tarekat ni katanya Fadil Ustaz dia kata umumnya dia akan mengamalkan zikir-zikir lah. Zikir-zikir maknanya hubungan kita, hubungan hati, hubungan hati kita dengan Khalik, hubungan dengan manusia. Maknanya zikir-zikir untuk menjaga kita, untuk mendekatkan kita pada Allah dan menjaga kita daripada perkara dosa. Dan ini tidak salah. Dan apa yang salah pada tarekat itu kita pun tak faham lah daripada golongan-golongan salafiyah wahabiyah ni dia kata benda-benda gitu lah. Wallahu alam lah. Itu berbahasa panjang lah ulama-ulama bincang. Jadinya ada lagi tarekat-tarekat ni adalah untuk kenal hati kita. Bagaimana kita nak kenal hati kita? Kita ni hanya hina sangat di sisi Allah, merendah diri, tawaduk dan perlu kepada rahmat Allah, perlu pada pertolongan Allah. Tak agak kita seorang. Tak agak kita seorang untuk apa semua, untuk buat apa semua kecuali dengan pertolongan Allah. Untuk lebih mutabat dan nampak untuk dapat keburukan diri kita. Nabi kata idza arada bi 'abdihi khaira basarahu bi nafsihi. Bagaimana kita bila Allah nak seorang tu jadi baik, dia akan nampak aib atau buruk dia sendiri. Maknanya nampak aib sendiri itu adalah ibadat. Tengok orang lain itu lebih pada kita. Jangan kita rasa kita lebih hebat. Yang ada setengah-setengah yang ambil tarikat ni, yang tak ambil tarikat dikutuk pula yang tak ambil tarikat. Itu bukan tarikat muktabar tu. Maknanya dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang kotor. Biasalah benda yang suci, benda yang murni ada nilai dia, orang akan banyak musuh. Sebagaimana lalang tak ada apa
tak ada nilai apa, tak bagi apa, tak ada kacau. Tapi kalau pohon-pohon betik, pohon-pohon yang berbuah, ada bunga, buah manis, ada lalu hak kacau. Ada lalu jagung-jagung yang masuk, jagung kotor. Dak likul lisakitatin lakitatun. Dak setiap buah yang buruk pun ada juga orang yang ambil. Maknanya tahu dah benda tu tak molek, ada juga orang pergi kucah, ada juga orang pergi ambil. Ha, gitulah sedikit banyaklah. Dah banyak lagi lah, tak sempat lah rasanya untuk uh, bincang semua. Dan insya-Allah maknanya soalan terakhir saya tanya dia adalah respon ustaz terhadap ilmuwan yang mana banyak ya membedaahkan amalan bertarikat ini tak. Maknanya zikir-zikir yang melampau, zikir-zikir tak dulu kata zikir-zikir yang banyaklah tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah lah. Golongan-golongan sekarang ni dak akhir zaman ni memang boleh tengok. Dan Ustaz Amin kata, dia kata orang-orang yang menyegang amalan-amalan yang dibolehkan ni, dia kata tidak faham dak perkara usul dan furu'. Dan tarikat itu bukan perkara furu', bukan perkara usul. Jadi dia amalan, nak ambil buat, tak membuat tak apa. Jangan segar orang. Gitu. Maknanya dia perlu kepada neraca yang betul lah. Kalau kita tengok fahaman Salafiyah Wahabiyah ni, dia tak ada neraca ilmu yang betul lah. Tak membidaahkan orang apa semua tu. Kita nak na'udzubillah lah dia perkara-perkara tersebut. Jadi dikata annasu a'da'u ma jahilu. Dia sebut benda tu dan manusia ni akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Gitulah maknanya fahaman-fahaman yang salah ini dak kita harus buang ataupun kita perlu bantu masyarakat kita untuk jauhkan fahaman-fahaman yang salah ni. Nak buat-buat tak membuat sudah. Dak sekurang-kurang kita faham ni masalah khilafiyah. Dak ada yang nak buat. Ada yang ambil ikut jalan yang betul, alhamdulillah sampai makrifat dia kepada Allah. Gitulah. Sekadar itu saja, wallahu alam. Apa yang buruk, apa yang baik itu daripada Allah. Apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.